Terpantas, terkini dan sahih. Bila-bila masa, di mana jua. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Buletin 1.30 16 Disember bersama saya Azlianti Ibrahim. Tajuk utama tengah hari ini. Banjir di Johor terus tenat. ...152 warga Cina terlibat penipuan dalam talian terbesar mengaku salah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita mulakan buletin tengah hari ini dengan perkembangan banjir di Johor. Jumlah mangsa masih melebihi angka 8,000 orang yang berada di 89 pusat pemindahan sementara PPS. Sehingga tengah hari tadi lebih 8,700 orang terjejas di 8 daerah. Dan untuk perkembangannya kita bersama Zahir Senapiah yang meninjau laluan di Jalan Kota Tinggi Mersing susulan ratusan mangsa dilaporkan masih terkandas di laluan itu. Dan baik Zahir, bagaimana situasi ketika ini Zahir? Terima kasih Azlianti. Saya kini berada di kilometer 13 Jalan Kota Tinggi Mersing, di mana jalan ini kalau dapat dilihat di belakang saya ini, jalan ini telah ditutup berikutan air yang naik di sepanjang jalan ini. Dan keadaan pada hari ini cuaca cerah, nampaknya air pun telah pun surut. Bagaimanapun Jabatan Bomba dan Penyelamat dan pihak-pihak penguatkuasa sedang giat melakukan operasi menyelamat membawa mangsa yang terperangkap di ladang Risda yang terletak kira-kira 15 km daripada sini. Dan lori pertama yang baru saja tiba yang membawa kira-kira lebih 10 mangsa dari terperangkap ini telah pun tiba tadi, dan kami masih lagi menanti beberapa lagi buah lori yang dijangka bawa keluar, dan dianggarkan terdapat kira-kira 200 mangsa yang terperangkap di dalam sana. Dan untuk itu bersama-sama sekali lah Pakcik Pakcik Sabah ni boleh terangkan sikit bagaimana kejadian terperangkap tu. Kejadian tu kita tak duga lah benda tu. Jadi saya lagi Pontian nak hantar bekalan ayam ke Mersing. Jadi dari Pontian tu cuaca molek. Tiba di Kota Tinggi Mawai, tiba-tiba hujan lebat. Yang pertama sini saya lepas dalam banjir. Yang kedua dekat Batu 14. Tiba dekat Dusun Panti, keadaan makin teruk. Makin teruk, lori, bas, kereta-kereta semua parking dekat situ. Tapi tak ada masalah lah, semua okey. Semua okey. Dari segi makanan pula, sama tempoh 24 jam tu bagaimana? Syukur Alhamdulillah. Daripada orang kampung sana, dusun Panti yang membantu masak, bagi kita makan lah semua. Banyak-banyak terima kasih pada penduduk-penduduk Pekra Panti. Terima kasih banyak. Itu salah seorang daripada mangsa yang terperangkap yang telah berjaya dibawa keluar daripada ladang Risda yang kira-kira terletak 15 km daripada sini. Dan usaha menyelamat atau membawa keluar mangsa ini telah berjalan daripada petang semalam, di mana hingga lewat pagi tadi 40 orang telah berjaya dikeluarkan. Dan kini usaha sedang giat dilakukan oleh Jabatan Bomba, Polis, Angkatan Pertahanan Awam menggunakan bot amfibia bagi membawa baki kira-kira 200 lagi mangsa. Jadi sekian dulu laporan saya daripada Jalan Kota Tinggi Mersing ini. Kembali bersama Azlianti di studio. Silakan. Baik, terima kasih Zahir atas laporan itu. Kita ke laporan berikutnya. Sementara itu, seorang lelaki turut berdepan detik cemas apabila kenderaan pacuan 4 roda yang dipandunya terperangkap dalam banjir. Mangsa Low Wei Kiong, 43 tahun, terkandas di Batu 13, Jalan Kota Tinggi Mersing, kira-kira jam 5 pagi tadi. Ketua Bomba dan Penyelamat Zon 2 Kota Tinggi Al-Hasra Muhammad berkata, mangsa menaiki kenderaan jenis Ford Ranger dalam perjalanan dari Johor Bahru ke Mersing awal pagi tadi. Sebaik dimaklumkan tentang kejadian, seramai 5 anggota pasukan penyelamatan di air PDPA Bomba dan Penyelamat
Penyelamat Johor digerakkan ke lokasi. Mangsa kemudian ditemui dan diselamatkan pasukan terbabit kira-kira jam 7.30 pagi menggunakan bot amfibia. Operasi ditamatkan sejam kemudian selepas Wee Kiong dibawa ke lokasi yang selamat. Naluri seorang ibu meninggalkan anaknya di rumah bersama datuk menyelamatkan bayi itu daripada turut terkandas lebih 24 jam selepas bersama-sama keluarganya di Jalan Mawai Mersing. Dengan tindakan itu, mangsa Syahira Dasmin, 24 tahun berkata anaknya Amsyar Mikael Anwar, 1 tahun, tidak perlu berdepan kesukaran termasuk tiada sebarang makanan sepanjang tempoh terkandas. Syahira bersama suami Anwar Isa, 25 tahun, antara 14 orang yang terperangkap di laluan berkenaan sebelum dijumpai pasukan penyelamat malam tadi. Beliau meminta bantuan menerusi media sosial petang semalam selepas lebih 24 jam terkandas. Pasangan itu bersyukur bayi mereka selamat di rumah dan tidak perlu menghadapi nasib yang sama. Lepas tu dah petang tu dah tak boleh nak fikir. Dah pukul 6 lebih. Hati dah tak sedap dah sampai malam balik. Kita orang pun dah penat. Lagi satu badan dah macam cakap tak makan satu hari kan. Dah stres macam mana, dah nangis macam mana. Dah sampai malam tu terpaksa lah masuk Facebook. Keluarga itu terkandas ketika dalam perjalanan ke Tenggaruh Mersing untuk menghantar bapa mereka yang sebelum itu menerima rawatan di Hospital Kota Tinggi kerana nahas jalan raya. Masa tu first lepas. Lepas tu second tersangkut dekat Dusun Panti. Masa sangkut Dusun Panti tu memang Datuk lepas lah. Masa tu ada lori. Dan masa tu Abah tumpang lori untuk Tenggaruh. So Abah cakap, so kita U-turn balik lah. Kita U-turn, yang first banjir kita nak lepas first tadi tu, nak balik sudah tak lepas lah. So start situ, sampai start pukul 3 pagi, jam kat situ. Mereka tidak menyangka banjir bertambah buruk di laluan itu sehingga terpaksa meminta bantuan pasukan menyelamat. Pasukan terbabit yang tiba malam tadi membawa keluarga itu ke pusat pemindahan sementara di Kolej Yayasan Pelajaran Johor YPJ Kota Tinggi sebelum mereka pulang ke rumah di Felda Inas pada jam 1 pagi tadi. IKEA Malaysia mengesahkan telah membersihkan sebahagian kawasan tempat letak kereta di IKEA Ceras yang dinaiki air semalam. Syarikat itu dalam satu kenyataannya hari ini memaklumkan ruang tempat letak kereta bawah tanah B1 yang boleh memuatkan 800 kenderaan sudah dibuka hari ini. Perkhidmatan eskalator juga sudah boleh digunakan, namun kemudahan lift masih ditutup. Bagi pengunjung yang mempunyai masalah kesihatan terutama OKU boleh mengakses premis itu melalui pusat membeli belah MyTown. Kawasan tempat letak kereta B2 juga masih ditutup. Kejadian kawasan tempat letak kereta pusat membeli belah itu dinaiki air tular di laman sosial semalam. Selain hujan lebat, masalah juga berlaku disebabkan sistem peparitan di kawasan sekitar yang terjejas kerana banyak projek pembinaan. IKEA Malaysia juga mengesahkan pihaknya tidak menerima laporan kerosakan harta benda. 152 warga Cina dan seorang warga Bangladesh yang ditahan dalam operasi khas Jabatan Imigresen didakwa di Mahkamah Session Sepang pagi tadi atas pertuduhan memasuki negara ini secara haram dan tinggal melebihi masa. Kesemua suspek berusia 29 hingga 34 tahun disyaki menjalankan aktiviti penipuan dalam talian yang berpusat di China dan telah beroperasi 6 bulan lalu. 102 suspek yang memasuki dan berada di negara ini secara haram didenda RM5,000 atau gagal bayar penjara 5 bulan. Dalam pada itu, 50 suspek yang tinggal lebih masa didenda RM15,000 atau 5 bulan penjara. Manakala seorang lagi yang tinggal lebih masa dipenjara 5 bulan selepas memilih untuk dipenjarakan. Kesalahan dilakukan di Cyberjaya pada jam 3.30 petang 20 November lalu. Jumaat lalu, seramai 373 warga Cina yang ditahan dalam operasi khas imigresen didakwa di mahkamah dengan pertuduhan yang sama. Ia susulan Jabatan Imigresen menumpaskan sindiket penipuan dalam talian terbesar membabitkan warga Cina selepas menahan 680 warga negara terbabit dalam serbuan di sebuah bangunan 6 tingkat di Cyberjaya. Vivo S1 Pro menerokai gaya anda. 4 kamera, 48 megapiksel, ultra jelas main kamera. Vivo.
Gerakan Malaysia Kashmir Youth Movement dilancarkan bagi menyokong tindakan tegas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad menentang kezaliman India di Kashmir. Pertubuhan itu dilancarkan Majlis Perundingan Pertubuhan Islam Malaysia MAPIM dengan beberapa badan bukan kerajaan NGO lain. Pergerakan itu akan berperanan memberi kesedaran kepada belia dalam menggambling tenaga dan usaha menerusi penyampaian suara serta penggerak memorandum di peringkat Malaysia. Pelancaran pertubuhan itu dilakukan Exko Perdagangan dan Pelaburan Negeri Melaka, Datuk Muhammad Rafiq Naiza Muhyiddin, sempena International Humanitarian Talk di Universiti Putra Malaysia UPM malam tadi. Dan kita juga berharap bahawa rakyat Malaysia sedar bahawa isu Kashmir ini bukan satu isu yang hanya terhad kepada isu umat Islam, tetapi ini adalah isu kemanusiaan yang mana ianya tidak mengira latar belakang politik, kaum, agama dan sebagainya. Pihaknya bersama dengan Kementerian Luar juga merancang untuk menghantar pelbagai bantuan kemanusiaan ke kawasan bergolak itu bagi meringankan beban dan penderitaan penduduk. Hubungan persaudaraan, kasih sayang dan keharmonian antara keluarga menjadi tunjang kejayaan negara ini selama lebih 62 tahun. Menteri Besar Selangor, Datuk Seri Amiruddin Syahri berkata, kedamaian itu perlu dipertahan selaras titah Sultan Selangor, Sultan Sarafuddin Idris Shah sempena Hari Keputeraan Baginda yang ke-74 pada 11 Disember lalu. Tegas beliau, adalah penting kerajaan persekutuan maupun kerajaan negeri mengekalkan kestabilan politik dan ekonomi bagi membawa Malaysia ke tahap yang lebih baik. Beliau berkata demikian ketika berucap merasmikan sambutan Hari Krismas peringkat Selangor 2019 di Pekarangan Pusat Borong Beli Belah GM Kelang. Dalam ucapannya juga, Selangor, kata beliau, akan mengorak langkah dengan menginstitusikan beberapa polisi pro-ekonomi seperti dasar kelulusan 100 hari pada tahun depan. Langkah itu untuk mengekalkan kestabilan politik dan ekonomi bagi membawa Malaysia ke tahap yang lebih baik. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR menetapkan pilihan raya kecil PRK Parlimen Kimanis Sabah pada hari Sabtu 18 Januari tahun depan. Pengerusi SPR Datuk Azhar Azizan Harun berkata penamaan calon pula ditetapkan pada 4 Januari manakala tarikh mengundi awal 14 Januari. Tempoh berkempen yang ditetapkan adalah 14 hari bermula selepas pengisytiharan calon-calon yang bertanding sehingga pukul 11.59 malam 17 Januari 2020 hari Jumaat. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas mempengerusikan mesyuarat khas urusan PRK Parlimen Kimanis di Ibu Pejabat SPR di Putrajaya pagi tadi. 29,664 pengundi berdasarkan daftar pemilih pilihan raya sehingga suku ketiga 2019 yang dikemas kini sehingga 9 Disember lalu layak mengundi. Daripada jumlah itu, 329 adalah pengundi orang kurang upaya OKU. Sebanyak 69 saluran akan digunakan termasuk 10 saluran baru. PRK kali ini memerlukan peruntukan 3.6 juta ringgit. SPR menyasarkan 70% pengundi akan keluar mengundi. PRK Kimanis diadakan berikutan kekosongan luar jangka kerusi berkenaan susulan keputusan Mahkamah Persekutuan pada 2 Disember lalu mengisytiharkan kemenangan Datuk Seri Anifah Aman pada pilihan raya umum PRU ke-14 sebagai tidak sah dan terbatal. Pada 16 Ogos lalu, Mahkamah Khas Pilihan Raya menolak kemenangan Datuk Seri Anifah kerana mendapati ada kertas undi tambahan yang boleh menjejaskan keputusan pilihan raya. Sidang Kemuncak Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik APEC 2020 adalah platform terbaik berkongsi sumber bagi memperkasa segmen perusahaan kecil dan sederhana PKS tempatan. Menurut Ketua Setiausaha Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri, Datuk Luqman Hakim Ali, satu mesyuarat peringkat Menteri Khusus bagi PKS turut akan diadakan pada APEC kali ini sekaligus mencerminkan kepentingan peranan PKS.
Ini adalah amat penting bagaimana digital dapat mengadakan sebagai satu enabler kepada kejayaan sesuatu ekonomi. Dan saya ingin tekankan bahawa Yang Amat Berhormat sendiri telah menyatakan di dalam ucap pertama beliau bahawa kita perlu menggunakan digital untuk kemakmuran bersama, untuk menjana ekonomi, untuk menjana pencapaian sosioekonomi yang terbaik. Dan ini merupakan satu, saya rasa, penekanan yang pastinya kita laksanakan. Terdahulu berlangsung majlis penyampaian hadiah bagi pemenang pertandingan mencipta logo APEC 2020. Pertandingan itu menerima 103 penyertaan dan 6 telah disenarai pendek. Logo terpilih kemudian akan dibawa ke peringkat kabinet untuk penilaian. Media Prima akan memulakan pelaksanaan pelan rasionalisasi tenaga kerja yang merupakan sebahagian daripada fasa transformasi perniagaan seterusnya seperti yang diumumkan pada 1 November lepas. Konglomerat media terbesar Malaysia itu dalam satu kenyataan hari ini memaklumkan struktur operasi baru serta senarai nama kaki tangan yang terlibat telah ditentukan selepas beberapa sesi perundingan bersama Kesatuan Sekerja. Notifikasi rasmi akan diberikan kepada kaki tangan yang terlibat pada hari ini. Menurut kenyataan itu, pembayaran pampasan akan dibuat secara penuh selepas proses dalaman dan kawal selia selesai. Kumpulan juga telah memastikan pampasan yang adil dan saksama seperti tertakluk di bawah Akta Kerja, perjanjian bersama kesatuan masing-masing dan kontrak pekerjaan. Media Prima juga akan menyediakan khidmat sokongan kepada kaki tangan termasuk perkhidmatan penempatan keluar dan kaunseling kerjaya. Fasa seterusnya pelaksanaan transformasi perniagaan Media Prima termasuklah penukaran model perniagaan dan penstrukturan dalaman. Ini bagi membolehkan kumpulan lebih berdaya saing dan mampan di masa hadapan berikutan suasana makroekonomi yang tidak menentu dan gangguan perubahan lanskap media global dan domestik. Baik, laporan antarabangsa kita mulakan dengan pihak berkuasa Filipina meneruskan usaha mencari dan menyelamat mangsa yang dikuteri terperangkap selepas bangunan 3 tingkat runtuh disebabkan gempa bumi semalam. Setakat ini 6 mangsa dikeluarkan dari runtuhan pusat membeli belah di Davao. Bagaimanapun, pihak berkuasa belum mengesahkan jumlah sebenar mangsa di lokasi berkenaan. Sekurang-kurangnya 3 orang maut manakala 84 lagi cedera akibat gempa bumi 6.8 magnitude. Mangsa yang maut termasuk seorang kanak-kanak perempuan berusia 6 tahun yang dihempap runtuhan dinding. Angka korban akibat ribut di barat daya Perancis meningkat kepada 3 orang selepas satu lagi mayat mangsa yang dilaporkan hilang ditemui. Mayat lelaki itu ditemui dalam keretanya yang tenggelam berhampiran sungai Audua, Timur Dax. Terdahulu, 2 lelaki warga emas masing-masing berusia 70 dan 76 tahun maut di Prene Atlique dan Lotegone. Kedua mangsa terbunuh akibat ditimpa pokok tumbang dan dihanyutkan arus deras, angin kencang dan hujan lebat yang melanda mengakibatkan ribuan kediaman terputus bekalan elektrik. Setakat ini 4 kawasan di barat daya Perancis masih dinaiki air. Amerika Syarikat merancang mengundurkan kira-kira 4,000 tentera dari Afghanistan awal minggu ini. Ketika ini, kira-kira 13,000 tentera Amerika Syarikat berada di Afghanistan. Terdahulu, Presiden Donald Trump berkata beliau merancang untuk mengurangkan jumlah tenteranya kepada 8,600 orang. Washington dan Taliban meneruskan rundingan pada minggu lalu bagi mencari penyelesaian, mengurangkan keganasan atau mencapai gencatan senjata. Amerika Syarikat bagaimanapun menghentikan rundingan pada Khamis lalu berikutan serangan kumpulan militan berhampiran pangkalan udaranya di utara Kabul. Laporan sukan. Aksi perlumbaan World Touring Car Cup WTCR di litar antarabangsa Sepang SIC yang berakhir malam tadi menyaksikan 2 wakil negara yang beraksi atas tiket wildcard untuk pasukan Hyundai Team Ansler. Hafiz Syarin Abdullah dan Michelle Chia berjaya menamatkan perlumbaan dengan cemerlang meskipun membuat penampilan pertama dalam saingan berprestij itu.
Hafiz Syahrin yang lebih dikenali dengan perlumbaan jentera dua roda serta beraksi dalam saingan MotoGP musim ini tampak tidak kekok apabila mengakhiri perlumbaan 1 di tempat ke-25, perlumbaan 2 di kedudukan ke-22 dan perlumbaan ketiga di kedudukan ke-16 dari 30 pelumba kesemuanya. Bagi Hafiz, ia satu pencapaian yang cukup membanggakan buat dirinya yang hanya membuat persediaan dalam tempoh seminggu sebelum beraksi di kejuaraan dunia itu. Dalam pada itu, rakan sepasukan Hafiz, Michelle Chia yang baru berusia 21 tahun, dia mahu meneruskan impiannya untuk berlumba dengan lebih kompetitif dalam saingan WTCR itu di masa hadapan. Seorang lagi pelumba wildcard negara, Douglas Coe, yang berlumba untuk pasukan Viper Nisa Racing, saingan WTCR di Lita SIC ini cukup mencabar. Namun, ia satu pengalaman yang cukup berharga beraksi di samping pelumba-pelumba handalan dunia. WTCR merupakan sebahagian daripada acara dalam saingan Races of Malaysia yang dianjurkan Litar SIC sejak Jumaat lalu menyajikan 2 perlumbaan eksklusif membabitkan aksi 2 roda dan 4 roda. Try minit akhir, Nur Alif Iqmal Nur Hisham menyelamatkan Malaysia untuk mengikat Emirat Arab Bersatu UAE dengan keputusan 12 sama pada perlawanan pertama kejohanan rugby Asia bawah 19 tahun Division 2. Keputusan seri yang dilakar bermakna Malaysia mesti menang perlawanan kedua Rabu nanti untuk melayakkan diri ke Division 1 tahun depan. Dengan hanya 2 pasukan bersaing dalam Division 2, semestinya kedua-dua pasukan Malaysia dan Emirat Arab Bersatu UAE mahukan kemenangan pada pertemuan pertama kedua-dua pasukan. Pertarungan sengit yang disajikan pada 35 pertama menyaksikan kedua-dua pasukan terikat dengan kedudukan 0-0 tamat separuh masa. 4 minit sebaik babak kedua bersambung, Malaysia akhirnya berjaya memecah kebuntuan. Adam Arif Alias mencipta try untuk menghadiahkan 5 mata pertama sebelum Muhammad Faik Aslah Muhammad Sattar menambah 2 mata conversion untuk kedudukan 7-0. Bagaimanapun, minit ke-47, UAE kembali mengikat mata 7 sama selepas Stuart Duncan mencipta try selain conversion Justin Bridges. Minit ke-63, kelebihan mula memihak UAE yang berjaya meraih 5 mata try menerusi Hamis Edison untuk kedudukan semasa 12-7. Menuju penamat, cubaan Malaysia berjaya membuahkan hasil apabila Nur Alif Iqmal Nur Hisham berjaya mencipta try kedua. Cuma nasib tidak menyebelahi skuad negara apabila sepakan conversion Faik sedikit tersasar. Menyaksikan perlawanan berakhir dengan keputusan seri 12 sama. Kedua-dua pasukan akan bertemu sekali lagi Rabu ini bagi menentukan pemenang kumpulan sekaligus naik ke Division 1 tahun depan. Saya berbangga dengan pemain saya. Diorang bermain bermati-matian untuk ikut tim punya plan untuk dapat mengekang asakan daripada UAE. Cuma kesilapan daripada pemain dan menyebabkan kita kena 2 try. So untuk next game kita akan fokus on technical part daripada scrum ataupun zoning juga kita akan check. Sekurang-kurangnya kita nak release pressure kalau bermain di kawasan sendiri. Baik, Bulletin 1.30 sampai di sini.